membawa ini ke Malaysia adalah mustahil. Wanita Amerika Sarah Johnson telah diperingatkan oleh rakannya. Namun beliau tetap membawa anak perempuannya yang berusia 6 tahun Emily melawat Malaysia. Bagi Sarah yang mementingkan kesehatan dan menjalani kehidupan tanpa bahan tambahan Malaysia, walaupun terkenal dengan pelbagai hidangan, kelihatan penuh dengan godaan makanan berlemak dan berperasa kuat. Namun beliau berpikir bahwa dengan memilih dengan teliti, beliau pasti dapat mencari persekitaran yang sesuai untuk diet organik dan vegetarian di pulau-pulau yang kaya dengan hasil pertanian. Beliau sangka begitu. Namun masalah timbul di sebuah restoran berkonsepkan keluarga di Kuala Lumpur. Anaknya menunjuk ke hidangan tertentu di menu. Yang ini tak sehat Sarah menolak. Apa sebenarnya yang berlaku di Malaysia? Mari kita lihat kisahnya. Pada Mei 2024, Sarah Johnson yang tinggal di California, Amerika Syarikat bergelut dengan satu dilema. Sarah 35 merancang perjalanan ke Malaysia bersama anak perempuannya Emily 6 tahun. Suaminya Mike tidak dapat menyertai karena urusan kerja menjadikan perjalanan ini pengembaraan ibu dan anak. Ini adalah kali pertama Sarah ke Malaysia dan kali pertama Emily keluar negara. Namun beliau mendapat peringatan yang tidak dijangka daripada rakan baiknya Jennifer. Sarah lupakanlah niat nak bawa Emily ke Malaysia. Jennifer yang pernah melawat Malaysia bersama keluarganya 3 tahun lalu menceritakan pengalamannya dengan wajah yang berat. Anak saya menangis selama 3 bulan. Selepas pulang, dia nak balik Malaysia sampai tak nak pergi sekolah. Saya betul-betul terseksa. Beliau menyambung. Cara layanan dan kemesraan orang Malaysia terhadap kanak-kanak, tahap memanjakan dan kasih sayang mereka memang tak dapat dibandingkan dengan Amerika. Sekali dah rasa, memang tak boleh balik ke kehidupan normal. Walaupun risau Sarah, akhirnya memutuskan untuk meneruskan perjalanan. Ini karena beliau mempunyai prinsip pendidikan yang jelas. Sarah seorang perunding nutrisi di sebuah syarikat makanan organik, mengamalkan gaya hidup bebas bahan tambahan dan menitik beratkan bahan semula jadi. Diet Emily juga semuanya buatan tangan berfokuskan sayur-sayuran organik dan vegan. Makanan segera dilarang sama sekali. Jus pun hanya yang 100% organik. Beliau berpendapat Malaysia juga mempunyai banyak restoran makanan organik. Mungkin ia juga persekitaran yang baik untuk pendidikan pemakanan. Maka tibalah hari keberangkatan pada bulan Jun. Setibanya di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur KLIA, mereka disambut oleh udara lembab dan panas tropika. Emily membawa beg galas kecil berwarna merah jambu, dengan patung Elsa kegemarannya tergantung di situ. Di balai ketibaan Ken Heng, seorang eksekutif yang ditugaskan sebagai pemandu pelancong, mereka menyambut ibu dan anak itu. Selamat datang ke Malaysia, balas Ken Heng dalam bahasa Inggris yang fasih. Emily walaupun agak gugup, tersenyum lebar apabila Ken Heng memuji patung Elsa miliknya. Hari pertama berjalan lancar. Mereka menikmati lawatan, melihat panda di zoo negara, dan pemandangan menara berkembar Petronas KLCC yang menakjubkan. Walau bagaimanapun, masalah timbul semasa waktu makan tengah hari. Kemana kita patut pergi untuk makan tengah hari, tanya Ken Heng. Sarah menunjukkan wajah serba salah. Maaf anak saya, ada sekatan diet. Kami tak boleh makan makanan di gerai mamak atau jalan alor yang berat minyak dan garam. Makanan tepi jalan mungkin sukar, diterima oleh kanak-kanak 6 tahun. Ken Heng mendapat ide. Beliau mencadangkan sebuah restoran berkonsepkan keluarga yang sangat terkenal di sekitar kawasan Mont Kiara, Bangsar. Itu adalah jenis restoran yang populer di Malaysia, direka khas untuk keluarga. Bahan-bahan biasanya lebih berkualiti. Dan ada juga kawasan permainan. Sarah mengangguk dengan lega. Maka mereka bertiga masuk ke sebuah restoran keluarga yang dihiasi dengan suasana yang mesra. Namun tiada siapa tahu bahwa apa yang berlaku di restoran ini akan mengubah kehidupan Sarah dan Emily. Pada petang, hari bekerja kedai itu dipenuhi dengan gelak tawa kanak-kanak. Seorang pelayan wanita muda manis dengan apron menunjukkan mereka ke tempat duduk dan menyerahkan menu kepada mereka bertiga. Menu restoran keluarga di Malaysia direka dengan sangat kreatif. Wah, menu yang comel, kata Sarah dengan kagum. Beliau melihat dengan teliti menu untuk orang dewasa, khususnya risotto pesto. Beliau berpikir, kalau risotto mungkin Emily boleh makan. Pada saat beliau berpikir, begitu mata Emily tertumpu pada satu halaman. Ia adalah halaman set menu khas kanak-kanak. Hidangan kanak-kanak yang berwarna-warni itu disusun seperti taman permainan. Terdapat pinggan berbentuk kapal terbang, pinggan berbentuk istana, dan pinggan berbentuk kereta api ETS. Mama tengok kereta api ini hebat Emily.
Teruja menunjuk kepada hidangan yang dinamakan ETS Emas Gembira. Foto di menu menunjukkan pinggan berbentuk kereta api ETS yang anggun model Gold Platinum. Untuk mencipta kesan visual sedang bergerak laju, reka bentuk kepalanya mempunyai mekanisme yang mengeluarkan kabus putih daripada ais kering. Di atasnya terletak nasi yang dibentuk ketulan ayam yang lembut, kentang goreng keemasan, dan semangkuk sup berkrim kegemaran kanak-kanak Malaysia bersama bendera kecil jalur gemilang. Mata biru Emily bersinar-sinar, namun sinar itu perlahan-lahan meredup. Emily yang ini tak sihat, kata Sarah dengan suara yang perlahan. Kentang goreng ini digoreng dan sup krim ini mungkin ada krim dan tepung jagung berlebihan. Jeli ini pula warnanya terlalu cerah. Naluri Sarah sebagai perunding nutrisi membunyikan penggerak. Tapi Mama, suara Emily menjadi perlahan. Saya nak makan kereta api nih. Air mata mula bergenang di mata gadis berusia 6 tahun itu. Di kawasan permainan kanak-kanak lain yang sudah kenyang sedang bermain bola dengan gembira. Mereka semua kelihatan sangat gembira. Tolonglah Mama, suara Emily bergetar. Pelanggan Malaysia di sekeliling mula memandang dengan penuh prihatin. Orang Malaysia paling takut melihat kanak-kanak menangis. Sarah mengeluh berat. Beliau melihat berulang kali antara menu dan mata Emily yang berkaca-kaca. Selepas keheningan seketika, Sarah mengalah. Baiklah, tapi hari ini sahaja ya, ia istimewa. Balik rumah nanti kena makan sayur rebus banyak-banyak janji. Hebat. Terima kasih. Mama, ekspresi Emily berubah, serta-merta seolah-olah hujan lebat petang di KL telah reda. Senyuman cerah kembali. Ken Heng memanggil pelayan untuk memesan. Tolong satu set ETS emas gembira. Sarah menutup menu dengan ekspresi yang rumit. Adakah ini betul sebagai seorang ibu? Kira-kira 15 menit selepas membuat pesanan, makanan adik dah sampai, tunggu sekejap ya, kata seorang aunty. Pelayan yang peramah membawa hidangan itu. Pada saat itu sorakan Emily bergema di dalam kedai. Wah, hebatnya. Peranti ais krim di bawah pinggan berbentuk ETS mengeluarkan kabus putih seolah-olah kereta api itu sedang meluncur di awan. Bahagian gerabak dibentuk menjadi bebola nasi berbentuk beruang disertai dengan jagung manis dan brokoli hijau yang segar. Makanan bergoreng pula adalah ketulan ayam yang diproses dengan air fryer, mengurangkan rasa berminyak. Inilah penambahbaikan yang dilakukan oleh restoran keluarga di Malaysia sejak beberapa tahun kebelakangan ini untuk mengimbangi kesehatan dan rasa. Emily terlupa untuk makan, hanya menumpukan perhatian kepada hidangan itu. Boleh ambil gambar tak? Sarah tersenyum dan mengeluarkan telepon pintarnya. Walaupun masih ada perasaan bercampur aduk, melihat kegembiraan tulen anaknya hatinya sedikit lega. Emily mengambil sudu kanak-kanak dan mencoba sup bear cream dahulu. Sedapnya rasa bear cream dan manis jagung merebak di mulutnya. Ini adalah jiwa hidangan kanak-kanak Malaysia. Kemudian beliau makan bebola nasi dengan bersungguh-sungguh. Rajinnya adik makan pandai. Aunty pelayan yang lalu di situ membelai kepala Emily dan memberinya sekeping pelekat. Ini hadiah sebab makan dengan baik. Keikhlasan semula jadi ini adalah budi bahasa yang terkenal di Malaysia. Emily meneruskan makan dengan gembira. Namun dalam hati Sarah, amaran rakannya, Jennifer, terus berulang. Sekali dah rasa, memang tak boleh balik. Tangan kecil Emily memegang garpu. Dan selepas menggigit ketulan ayam, beliau menjerit dalam bahasa Inggris yummy. Ekspresinya seperti penjelajah yang menemui harta karun. Ken Heng menjelaskan restoran ini menekankan penggunaan ayam tempatan, sebenarnya lebih sihat daripada yang disangka. Mendengar ini Sarah sedikit lega. Penekanan orang Malaysia terhadap rantaian makanan memberikan keyakinan kepadanya. Semasa keluar dari restoran, Emily berulang kali menoleh merenung pinggan ETS itu. Boleh datang lagi, tak tanyanya perlahan. Petang itu Emily yang kembali ke hotel masih teruja. Beliau ingin menunjukkan kepada ayahnya. Beliau mengulang-ulang melihat gambar di telepon. Sarah menghantar message kepada suaminya Mike. Mike membalas, selagi Emily ketawa berehat, sesekali juga perlu. Keesokan paginya masalah meletus. Emily tidak mahu mengikut jadwal yang telah ditempah melawat Petaling Street atau Kampung Baru. Saya tak nak pergi Old Town. Saya nak pergi restoran semalam. Beliau menangis ingin bertemu encik ETS itu sekali lagi. Bagi gadis berusia 6 tahun pinggan, yang mengeluarkan kabus ajaib itu lebih menarik daripada monumen bersejarah. Emily, kita dah datang jauh ke Malaysia, macam mana kalau kita makan nasi lemak? Sarah coba memujuk. Tetapi Emily menggeleng kepala. Pinggan ETS paling sedap. Sarah buntu. Beliau teringat kata-kata Jennifer. Jangan bawa anak ke Malaysia.
Kini beliau paham, budaya Malaysia yang memanjakan dan menjulang kanak-kanak ini terlalu toksik bagi mereka. Akhirnya mereka tetap pergi ke restoran keluarga yang sama hari itu. Emily sangat gembira dan memesan ETS emas gembira sekali lagi. Kali ini mereka berkongsi meja dengan sebuah keluarga Malaysia. Seorang budak lelaki berusia 5 tahun melihat Emily. Walaupun bahasa mereka berbeza, budak lelaki itu dengan beraninya mengeluarkan mainan kereta api ETS kecil dan memberikannya. Nah, mainlah, kata budak lelaki itu dalam bahasa Malaysia. Ibu budak lelaki itu tersenyum dan menjelaskan kepada Sarah. Dalam bahasa Inggris ringkas, he wants to share, gift for you. Sarah terkejut dengan sifat berkongsi dan kemurahan hati anak Malaysia. Terima kasih banyak. Emily mengambil mainan itu, matanya berkaca-kaca. Pada saat ini, Sarah menyadari bahwa ini bukan hanya tentang makanan. Budi bahasa orang Malaysia yang melayan orang asing, seperti rakan dan kasih sayang, serta penerimaan tulus mereka terhadap kanak-kanak, itulah sebabnya Emily terpesona. Namun hari kepulangan tiba. Di Terminal 2 KLIA, Emily menangis teresak-esak. Saya tak nak balik. Saya nak tinggal di Malaysia. Orang Malaysia baik dengan saya. Beliau menggenggam erat mainan ETS itu di tangannya. Pelancong Malaysia di sekeliling berhenti dan bertanya kabar. Ada nenek-nenek yang coba menenangkan dengan gula-gula. Suasana mesra seperti keluarga ini membuatkan Emily semakin tidak mahu meninggalkan kehidupan bandar Amerika yang dingin. Sarah terpaksa memeluk anaknya secara paksa, melepasi pemeriksaan keselamatan hatinya penuh dengan rasa bersalah. Selepas pulang Emily, melalui tempo murung. Semua lukisannya adalah tentang pinggan ETS itu. Butirannya menakjubkan, kepala kereta api yang anggun kabus putih bendera sub Bear Cream. Sarah melihat lukisan itu dan menyadari bahwa pendidikan beliau sebelum ini terlalu kaku. Makanan sihat menyuburkan badan, tetapi makanan yang penuh kasih sayang dan kejutan menyuburkan jiwa. Lukisan Emily menimbulkan sensasi di sekolah, malah tular di media sosial. Rakan-rakan di Amerika terkejut bahwa Malaysia mempunyai hidangan kanak-kanak yang begitu terperinci dan menyeronokkan. Malaysia benar-benar negara yang mementingkan kanak-kanak. Komen-komen seperti itu membanjiri. Jennifer yang mulanya memberi amaran kepada Sarah juga menarik balik kata-katanya. Nampaknya saya juga patut bawa anak saya pergi lagi untuk merasai kehangatan itu. Ken Heng kemudian menulis surat kepada Sarah menjelaskan bahwa budaya restoran keluarga di Malaysia sebenarnya berpunca daripada kebangkitan ekonomi pada tahun 1980-an dan 90-an. Ketika itu, keluarga berpendapatan 2 kali ganda meningkat. Ibu bapak untuk mengganti masa kerja yang sibuk dan untuk memberikan pengalaman terbaik kepada anak tunggal mereka yang berharga, mencipta ekosistem unik yang menggabungkan santapan mewah dengan ruang permainan. Pinggan ETS itu adalah manifestasi kasih sayang dan perlindungan masyarakat Malaysia terhadap generasi akan datang selama berdekad-dekad. 3 bulan kemudian, keluarga Sarah, Mike, dan Emily muncul sekali lagi di KLIA. Emily telah belajar beberapa perkataan bahasa Malaysia. Apa kabar terima kasih sedap. Kali ini suami Mike juga tidak sabar untuk merasai ETS emas gembira yang legenda itu. Keluarga itu terus menuju ke restoran. Apabila pinggan ETS yang mengeluarkan kabus putih itu dihidangkan, Mike kagum. Ini memang takkan jumpa di Amerika. Sangat kreatif. Emily tersenyum bangga. Melihat senyuman keluarga itu, Ken Heng berpikir, kuasa lembut Malaysia mungkin terletak pada kehangatan dan kehalusan layanan terhadap manusia, terutamanya kanak-kanak. Akhirnya Emily berkata dalam bahasa Malaysia, "Terima kasih Malaysia, saya sayang awak." Begitulah bagaimana satu hidangan kanak-kanak menghubungkan 2 negara dan mengubah sebuah keluarga.